Salam sejahtera dan selamat pagi anda bersama saya Hafizi Rosli. Ketika ini bersiaran secara langsung dari rumah dan kita ke perkembangan ini. Isu kerjasama politik antara UMNO, Bersatu dan juga PAS semakin dibahaskan sejak kebelakangan ini. Ia termasuk sama ada untuk meneruskan kerjasama atau memutuskan kerjasama menjelang PRU ke-15. UMNO dan PAS dalam mesyuarat malam Rabu menyatakan pendirian untuk terus memperkukuhkan kerjasama menerusi Muafakat Nasional. Namun kita ingin melihat bagaimana pula dengan nasib kepada Parti Bersatu. Jadi kita ingin melihat kepada situasi politik tanah air kita, terutama melibatkan parti dinaungi Melayu Islam iaitu UMNO, PAS dan juga Bersatu. Apakah formula terbaik untuk parti-parti ini mendepani PRU ke-15 atau mungkin ada jajaran baru dibentuk? Sebab ini akan kita bincangkan bersama Dr. Mazlan Ali, merupakan penganalisis politik UTM di talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, semalam PAS dan juga UMNO sepakat akan memperkukuhkan Muafakat Nasional. Bagaimana ia beri indikasi kepada penyatuan pengundi Melayu di negara kita? Ya, selepas daripada hubungan UMNO dan PAS diperkukuhkan, selepas UMNO mengalami kekalahan dalam PRU yang ke-14, menampakkan kesan yang agak positif di mana orang Melayu mula menerima gagasan antara UMNO dan PAS. Kita lihat apabila berlakunya PRK dengan kerjasama antara UMNO dan PAS, UMNO telah kembali mendapat rentak dan mereka telah memenangi beberapa pilihan raya dengan sangat meyakinkan. Dan dalam PRK yang terakhir di Slim, di Perak, seolah-olah UMNO sudah kembali ke landasan prestasi sebelum PRU ke-14 di mana UMNO telah mendapat sokongan yang menyeluruh daripada orang-orang Melayu dan mereka juga mendapat sokongan daripada orang bukan Melayu. Dan ini meyakinkan UMNO bahawa PAS adalah gandingan yang begitu baik, yang boleh dijadikan rakan yang berpotensi untuk menyaingi Pakatan Harapan dan dikatakan berpeluang untuk memenangi PRU ke-15 yang akan datang sekiranya dua parti ini digandingkan. Bagaimanapun apabila Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan Bersatu menyertai gabungan UMNO dan juga PAS ini membentuk Perikatan Nasional. Nampaknya UMNO tidak 100% boleh menerima kehadiran PBM itu, tetapi PAS telah memberi reaksi yang begitu baik, begitu positif dan keadaan ini menimbulkan konflik di antara tiga parti ini dan yang mutakhir UMNO telah menyatakan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi mereka tidak dapat bekerjasama dengan PBM pada PRU ke-15 akan datang. Doktor, bagaimana pula nasib Bersatu? UMNO ketika ini masih belum tetapkan sama ada untuk terus bersama Bersatu atau tidak pada PRU ke-15. Apa agaknya formula terbaik untuk kedua-dua parti ini? UMNO kelihatannya merasakan bahawa PAS sebagai gandingan yang baik kerana antara UMNO dan PAS ini mereka tidak bertembung di dalam pertandingan sesama sendiri secara maksimum. Tetapi mungkin UMNO melihat kehadiran Bersatu ini boleh menimbulkan konflik di mana kursi-kursi yang ingin ditandingi oleh Bersatu sebenarnya adalah 100% kursi yang pada asasnya adalah milik UMNO. Maka dengan demikian UMNO mungkin merasakan bahawa kehadiran Bersatu ini boleh mengurangkan kebolehan ataupun potensi UMNO untuk bertanding sekurang-kurangnya 80 kursi majoriti Melayu yang akan bakal mengembalikan UMNO di persada politik tanah air sebagai parti Melayu yang menjadi tunjang kepada politik Malaysia. Maka di atas perkiraan ini barangkali UMNO nampaknya berasa ragu dan enggan untuk menerima Bersatu di dalam Muafakat Nasional, tetapi pada masa yang sama PAS sebagai rakan UMNO di dalam Muafakat Nasional dapat menerima dengan baik Parti Bersatu, maka ini
menimbulkan satu konflik yang berpanjangan dan berpotensi untuk memecahkan Perikatan Nasional itu sendiri, di mana memungkinkan akan berlaku pertarungan 3 penjuru dalam PRU yang ke-15 akan datang. Maka saya melihat usaha-usaha untuk berbincang, untuk berunding sedang dilakukan di atas inisiatif PAS sebagai parti yang menjadi orang tengah di antara Bersatu dan juga UMNO. Maka saya melihat situasi PRU ke-15 akan datang banyak ditentukan oleh sejauh mana PAS memainkan peranannya sebagai penyatu antara UMNO dan juga Bersatu untuk memastikan ketiga-tiga parti ini berada dalam satu komponen untuk berdepan dengan PH pada pilihan raya akan datang secara 2 penjuru. Baik, jadi bagaimana Doktor melihat kekuatan Bersatu itu sendiri? Kekuatannya adakah pada akar umbinya ataupun hanya kepada beberapa pemimpin tertingginya saja? Ya, Bersatu adalah satu parti yang muncul dalam politik tanah air secara mengejut, dan percubaan pertama mereka di dalam pilihan raya 14 yang lalu akhirnya membuahkan hasil apabila Tun Dr. Mahathir pada masa itu memimpin PBM akhirnya dapat menerajui kerajaan baru dan Perdana Menteri dipilih daripada Parti Bersatu. Kita melihat Parti Bersatu ini mereka memiliki kelompok pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang berpengalaman dan pemimpin yang boleh untuk menerajui kepimpinan politik di negara Malaysia ini. Tetapi sebagai sebuah parti yang agak muda, kita tidak boleh menyamakan antara PBM dengan UMNO sebagai sebuah parti yang sudah begitu lama di dalam politik Malaysia. Saya melihat potensi yang begitu besar yang ada pada Parti Bersatu ini, di mana setelah bertukarnya kerajaan pada tahun lepas, PBM masih menerajui kepimpinan negara, dan saya melihat reaksi dan juga penerimaan rakyat yang begitu baik terhadap kepimpinan Perdana Menteri, dan saya yakin bahawa sekiranya Perdana Menteri terus menerajui gabungan ini, mereka akan mendapat sokongan daripada rakyat, tetapi dengan syarat bahawa UMNO, PAS dan juga Bersatu mestilah berada dalam satu gabungan yang ada persefahaman yang tinggi untuk mereka berdepan PRU yang akan datang. Dan Doktor, apakah agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh PAS dalam memastikan agenda pemerkasaan Melayu dan Islam dapat diteruskan, terutama pakatan antara UMNO dan juga Bersatu? Apakah peranan yang boleh dimainkan sendiri oleh PAS? Ya, PAS adalah sebuah parti juga begitu lama dalam politik Malaysia ini, dan PAS adalah parti yang asas perjuangannya adalah menegakkan Islam sebagai satu cara hidup, dan PAS nampaknya mereka konsisten di atas keabsahan perjuangan mereka. Maka sebagai parti yang di dalamnya memiliki pemimpin-pemimpin yang faham tentang agama, tentang perjuangan politik yang berlandaskan Islam, saya yakin bahawa PAS boleh memainkan peranan untuk menyatukan antara PBM dan juga UMNO. Tetapi saya menduga bahawa PAS menghadapi cabaran yang juga berat untuk menangani situasi ini, kerana konflik antara UMNO dan juga Bersatu ini adalah asasnya begitu menebal, di mana UMNO memikirkan tentang survival mereka pada politik akan datang. Adakah UMNO bersedia untuk menerima Parti Bersatu sebagai satu komponen dalam perjuangan mereka ini? Apabila mereka menerima, berarti juga mereka mesti menerima bahawa hakikat UMNO perlu bersedia untuk membahagikan kursi-kursi yang akan ditandingi, menandakan bahawa UMNO tidak lagi boleh menjadi sebuah parti yang dominan pada masa akan datang, kerana peranan Parti Bersatu yang semakin meluas di dalam politik negara pada masa kini dan juga pada masa akan datang.
Doktor, ringkas saja, apa agaknya bentuk toleransi antara parti-parti ini yang boleh kita lihat? Ini bermakna kalau kita lihat toleransi ini bermaksud untuk kita menyatupadukan dan untuk kita bergerak seiring ketiga parti ini menjelang PRU ke-15. Ya, sudah pastilah toleransi yang boleh dibentuk antara tiga gabungan ini adalah di atas dasar penyatuan ummah. Di atas dasar UMNO Bersatu dan juga PAS adalah parti orang Melayu, majoritinya disertai oleh orang Melayu dan disokong oleh majoriti orang Melayu, dan maka di atas asas ini mereka boleh mendirikan satu kerjasama yang baik untuk berdepan PRU ke-15 akan datang. Namun pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin boleh kita lihat, mungkin dari sudut survival parti, dari sudut bagaimanakah kedudukan parti itu dari sudut keutamaannya dalam politik. Misalnya UMNO mungkin merasakan bahawa mereka adalah parti yang sudah lama bertapak di dalam negara ini, memiliki ahli yang begitu ramai, bilangan cawangan yang banyak, maka mereka seharusnya diberi tempat yang lebih utama dalam politik. Maka saya melihat aspek-aspek ini mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan ahli politik yang mungkin akan memberi cabaran yang besar untuk penyatuan tiga parti ini di bawah satu koalisi.